Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Najah Hanani Azra Afandi dari kelas 501 ingin mempersembahkan tajuk yang diberi, iaitu faktor yang menyebabkan seseorang itu terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Penggunaan kuasa bermaksud penggunaan kuasa secara tidak sah. Situasi ini wujud apabila pihak yang memiliki kuasa menggunakan kuasa tersebut untuk mengeksploitasi keadaan atau merugikan pihak lain tanpa boleh disepakatikan. Penyalahgunaan kuasa juga boleh berlaku apabila pihak berkuasa tidak berusaha secara bersungguh-sungguh mengadili pihak yang menyebabkan eksploitasi, kecederaan atau kerugian kepada pihak lain. Penyalahgunaan kuasa amatlah berkait rapat dengan aktiviti rasuah. Jadi, rasuah itu apa pula? Rasuah secara literalnya bermaksud sogokan atau secara konseptualnya bermaksud wang yang diberikan kepada pihak lain untuk menyembunyikan sesuatu perkara atau untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat tetapi salah di sisi undang-undang negara. Rasuah merupakan gejala yang sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini dan menjadi buah mulut media massa. Media massa selalu menyiarkan pelbagai kes rasuah yang melibatkan pegawai berprofil tinggi sebagai bukti isu ini semakin berleluasa bak cendawan tubuh selepas hujan. Menurut Transparency International Indeks Persepsi Rasuah (CPI), Malaysia berada pada tangga ke-50 daripada 175 buah negara pada tahun 2014. Senario ini amat menggemparkan kerana gejala rasuah akan mencemarkan nama baik negara kita. Persoalannya, apakah punca yang menyebabkan gejala rasuah berlaku? Mari bersama saya merukakan satu demi satu. Antara berlakunya gejala rasuah ialah kepimpinan seorang individu yang lemah hanya mementingkan diri sendiri. Individu yang mempunyai kepimpinan yang lemah tidak yakin pada diri sendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan rasuah. Mereka mudah disogok dengan pelbagai kemewahan seperti harta benda, wang ringgit, kedudukan dan pangkat oleh individu yang telah menyalahgunakan kuasa mereka. Akibatnya, amalan rasuah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap individu dan kepimpinan organisasi keberkenaan. Demikian itu, masyarakat kini semakin bersikap individualistik dan materialistik. Maka, mereka boleh menggunakan apa cara sahaja untuk mencari wang termasuklah rasuah. Pada masa yang sama, kurangnya didikan agama dan didikan moral mendorong berlakunya perbuatan rasuah dalam masyarakat kita. Individu yang tidak mempunyai iman yang kukuh dan mantap akan mudah terpesong. Golongan seperti ini akan menggunakan kedudukan dan peluang yang ada pada dirinya untuk menerima habuan tanpa berasa bersalah. Dengan tidak memikirkan akibatnya, rasuah menjadi rutin dalam tugas mereka. Malah, individu yang terlibat dengan rasuah tidak berasa malu atau takut kepada Allah serta balasannya. Selain itu, seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah mendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Faktor yang mendorong perbuatan rasuah ini juga kerana tidak mendapat didikan dari ibu bapa sejak kecil. Selain daripada itu, punca rasuah yang seterusnya adalah dari segi gaji pekerja yang rendah sama ada di sektor awam ataupun swasta juga turut mendorong kepada pelakuan rasuah. Bagi pegawai yang bergaji rendah dan bekerja di bandar, mereka kerap menghadapi masalah kewangan. Sebagai contohnya, gaji pekerja sokongan kerajaan adalah sekitar 800 hingga 1000 ringgit sebulan sedangkan kos hidup di bandar terus meningkat. Oleh itu, apabila ada peluang untuk melakukan rasuah, mereka tidak berfikir panjang lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Adalah sesuatu yang baik jika pihak kerajaan atau majikan melakukan kajian tentang jumlah gaji yang patut dibayar kepada pekerja dalam zaman yang serba moden ini. Kesimpulannya, semua pihak tidak kira pangkat atau harta mestilah bersatu padu untuk memastikan gejala rasuah yang kian berjangkit ini dapat diatasi.
Bak kata pepatah, mencegah itu lebih baik dari mengubati. Rasuah juga terjadi disebabkan faktor dalaman dan luaran. Rasuah juga berlaku di mana-mana sahaja tanpa batas waktu dan tempat. Pihak berkuasa terutamanya perlu mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala ini kerana umum diketahui ramai pihak berkuasa menerima rasuah dan tidak amanah melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Harapan saya agar amalan rasuah ini dapat dibanteras hingga ke akar umbi. Sekian dari saya, terima kasih.